السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa surah ini, di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah, didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta tidak lupa pada tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, jika tidak kerana kehadiran tuan-tuan, perempuan, kita yakin majlis kita tidak akan berjalan dengan lancar seperti mana apa yang kita kecapi saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah yang diusahakan oleh kita. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan, perbicaraan kita masih berkisar mengenai doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada pertemuan lalu kita telah menyikap beberapa poin penting daripada apa yang telah diketenangkan oleh pengarang kepada kita. Saat beliau berbicara kepada kita tentang kepentingan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga manfaat tak kala kita berdoa kepada Allah, terutamanya kita lihat pada muka surat 331. Ini sebagai selingan kita insya-Allah. Kita lihat semula di sini pengarang menyatakan kepada kita, tak kala kita berdoa kepada Allah, apa manfaatnya? Apa yang kita dapat, tuan-tuan? Ibu-ibu, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperoleh oleh kita? Di sini pengarang menggariskan kepada kita pada muka surat 331. Yang pertama, menampakkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang paling agung ketauhidannya adalah orang-orang yang paling banyak berdoa kepada Allah, kerana doa adalah bukti atas hubungan yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, dahulunya pengarang pernah berbicara kepada kita, iaitu manfaat kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, ianya adalah hasil daripada ketauhidan kita kepada Allah. Sebab orang yang banyak berdoa, dialah yang paling berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu menunjukkan atas penghambaan kita kepada Allah. Kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebaliknya berlaku kepada kita. Manakala poin yang kedua, kata pengarang, di antara manfaat dia berdoa kepada Allah, iaitu jujur dalam beribadah. Tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat ibadah kita. Saya lihat ibadah saya, adakah apa yang saya kerjakan itu selaras dengan apa yang saya doakan? Di sini kata pengarang, dengan doa kamu akan jujur dalam beribadah dan kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Kerana orang yang berdoa kepada Allah dengan lisan yang lembut adalah bukti terhadap kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, manfaat kita berdoa kepada Allah, ianya diterjemahkan melalui ibadah kita kepada Allah. Betul ke apa yang kita doakan itu melihat kepada doa kita?
Okey, sebagai contoh tuan-tuan, saya berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Betul ke apa yang saya doakan itu diterjemahkan melalui perbuatan saya, melalui ibadah saya? Adakah ibadah saya menjurus ke arah pengampunan Allah? Poin yang ketiga kata pengarang, iaitu tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya menampakkan cinta kita kepada Allah. Tuan-tuan, bila sebut doa, iaitu kita meminta permintaan daripada hamba yang berada di bawah kepada sang penciptanya yang berada di atas. Di sini kata pengarang, iaitu ianya menampakkan kecintaan kita. Bila kita banyak meminta, tuan-tuan, contoh, kita banyak meminta kepada orang rumah kita, kepada anak-anak kita supaya berakhlak dengan akhlak Islam, itu menunjukkan cinta kita kepada dia. Kita meminta kepada orang rumah kita supaya menjaga pergaulannya, baik di tempat kerjanya, itu sebenarnya menunjukkan cinta kita kepadanya. Begitu juga tak kala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dekat dengannya dan yang paling banyak berdoa kepadanya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak berdoa. Maka saya mengharap agar kita semua menjadi orang yang banyak berdoa dan bersungguh-sungguh dalam doanya itu. Dan bersungguh-sungguh dalam doa saat sujud. Dulu kita pernah cerita, tuan-tuan, iaitu tempat yang terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu ketika mana sujud. Bahkan kita juga pernah berbicara dahulu, doa ini ada yang terbaiknya melihat kepada masa dan melihat kepada tempat. Di antara masa yang terbaik kita berdoa kepada Allah iaitu pada waktu sahur. Di antara masa yang terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu waktu selepas daripada solat Asar hari Jumaat. Di antara tempat yang terbaik kita berdoa kepada Allah iaitu ketika mana kita sujud. Iaitu di antara masa yang terbaik kita berdoa kepada Allah ketika mana kita sedang bermusafir. Bahkan ketika mana kita bermusafir, ianya di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita perancangan kita nak balik kampung sebagai contoh, nak balik ziarah adik-beradik kita sebagai contohnya. Jadi on the way perjalanan, banyakkan kita berdoa kepada Allah, perbanyakkan berdoa. Sebab kita berada pada ketika yang baik, pada ketika yang terbaik, pada masa yang terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pernah berbicara pada pertemuan lalu pada muka surat 373, iaitu tak kala kita berdoa ada adabnya. Ketika saya berdoa kepada Allah, ada adabnya, tuan-tuan. Di antara poin yang diketengahkan oleh pengarang kepada kita iaitu merendahkan diri dan bersuara lembut. Contoh, kita datang jumpa kawan kita, tuan-tuan, kita ada hajat jumpa dengan dia, kita nak hutang dengan dia, kemudian kita menggunakan suara yang tinggi. Rasa-rasa macam mana? Diberi ke tak kepada kita? Diberi ke tak? Melainkan kita kena bahasa yang lunak, kena puji dia dulu. Haji Mat, nampak kacak hari ni. Haji Mat macam mana? Dah makan? Jom aku belanja. Maknanya kita mesti menggunakan dengan bahasa yang lunak. Itu apabila kita berhadapan dengan manusia, apatah lagi saat kita berbicara kepada Sang Pencipta. Di sini kata pengarang, hal ini melihat firman Allah Subhanahu wa taala muka surat 373, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan bersuara lembut. Kita lihat, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan bersuara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah saranan Allah kepada kita. Tak kala kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dengan suara yang rendah, dan kita berdoa kepada Allah dengan suara yang lunak. Hal ini tak kala kita melihat, tak kala kita meminta kepada manusia, memerlukan dengan gaya bahasa yang baik, dengan suara yang lembut, apatah lagi saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka yakni jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Kata Allah, sekiranya hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakanlah, maka sesungguhnya aku telah hampir. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi yakni segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Okey tuan-tuan, kita lihat semula pada poin ayat ini, petikan daripada suratul Baqarah ayat 186, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara syarat doa kita diperkenankan oleh Allah, di antara syarat permintaan saya diperkenankan oleh Allah. Di sini Allah menyatakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Dua syarat. Yang pertama, maka hendaklah mereka itu memenuhi yakni segala perintahku. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kita inginkan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan kita, kita mesti melaksanakan titah perintah Allah. Tuan-tuan, jika kita lihat garis panduan itu tuan-tuan, kita meletakkan diri kita munasabah tuan-tuan, Allah tidak perkenankan doa kita. Betul ke kita telah melaksanakan segala perintah Allah? Betul ke saya telah memenuhi segala perintah Allah? Dengan apa yang kita doa kepada Allah, tuan-tuan, munasabah. Syarat yang pertama, tidak dituruti oleh kita. Manakala yang kedua, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ini syarat yang kedua ada pada kita. Syarat yang kedua itu ada pada kita. Dalam sebuah hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita berdoa kepada Allah adalah ibadah. Okay, tuan-tuan, dahulu kita pernah berbicara, iaitu setiap perbuatan yang mendapat pahala ianya adalah ibadah. Tuan-tuan, garis panduannya mudah je. Bila sebut ibadah, ibadah melihat kepada konteks kita sesuatu tak kala kita mengerjakannya dan kita mendapat ganjaran pahala atasnya. Tak kiralah apa jua yang kita buat tuan-tuan, dapat pahala, itu adalah ibadah. Okay, kita datang rumah Allah, kita berkhidmat di rumah Allah sebagai contoh, dapat pahala? Ya, itu adalah ibadah. Kita mencari nafkah untuk keluarga, dapat pahala ke tak? Ya, dapat pahala. Secara tidak langsung ianya adalah ibadah. Kita memandu untuk mengerjakan kebaikan, dapat pahala? Ya, dapat pahala. Secara tidak langsung ianya adalah ibadah kita. Manakala hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian kita lihat muka surat 374. Apabila hal ini sudah diketahui, wahai para kekasih dan pilihan, maka perbahasan utama kita adalah doa adalah ibadah. Di sini kita akan memaparkan beberapa perkara yang penting. Poin yang pertama, anjuran untuk berdoa. Yang kedua, doa para nabi di dalam Al-Quran. Yang ketiga, doa yang paling agung di dalam sunnah. Keempat, doa-doa umum daripada Nabi SAW yang sahih dan benar. Yang kelima, istighfar yang paling mulia dan penjelasannya. Yang keenam, perlindungan-perlindungan dari kesedihan, kegelisahan dan yang serupa dengan keduanya. Yang ketujuh, beberapa contoh saat Allah memperkenankan doa. Yang ke-8, meminta doa daripada orang yang soleh. Yang ke-9, berlebih-lebihan dalam berdoa. Ke-10, bosan, jemu dan malas dari berdoa, serta lambatnya diperkenankan permintaan doa. 11, waktu-waktu yang mulia dan pengabulan doanya. Yang ke-12, doa dan takdir. Ini poin-poin yang akan dibicarakan oleh pengarang. Nanti pengarang akan mengetengahkan semula perkara yang pernah kita bicarakan dahulu. Dan sebilangan poin-poin yang dinyatakan tadi di atas oleh pengarang, sebilangannya telah pun dibicarakan oleh pengarang dahulu. Manakala perkara ini sekali lagi pengarang akan mengingatkan kita. Kita lihat A, anjuran untuk berdoa. Anjuran untuk berdoa seperti yang sudah kita dengar bersama daripada Rasulullah SAW dalam sabdanya, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebahagian orang ada yang menjadikan doa ini hanya sebagai pintu alternatif kedua. Bahkan sebahagian orang ada yang mengatakan, tidak mengapa kamu berdoa, seolah-olah berdoa itu adalah sebuah urusan yang sangat mudah apabila dia datang dan pergi, sementara mereka tidak mengetahui
bahawa doa adalah seperti sebuah anak panah di malam hari. Okey tuan-tuan, kita tersentuh dengan petikan pengarang. Pengarang berkata kepada kita tuan-tuan, iaitu dia kata sebahagian orang menjadikan doa itu adalah alternatif yang kedua. Kita lah tuan-tuan, ini kita meletak diri kita lah. Bila kita sakit tuan-tuan, kita berdoa dulu ke kita beli ubat dulu? Ini sebagai muhasabah kita bersama. Bila saya sakit, saya beli ubat dulu ke saya berdoa? Kata pengarang, sebahagian kita menjadikan doa itu adalah alternatif yang kedua. Habis ikhtiar dah tuan-tuan, baru dia berdoa. Dia pergi merawat sekian, dia pergi sekian, dia pergi hospital sekian, klinik sekian, mana orang cakap yang baik, semua dia pergi. Kemudian dah habis dah, barulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini melihat kepada realiti kita. Kemudian kata pengarang, salah seorang yang soleh menjumpai salah seorang penguasa yang zalim. Maka penguasa itu berkata, demi Allah, saya akan membunuhmu dengan cara yang belum pernah aku membunuh seorang pun dengannya. Maka hamba Allah yang soleh ini berkata, sekiranya kamu mempunyai banyak prajurit, kamu mempunyai rumah-rumah yang indah, kamu mempunyai pelbagai jenis pedang, dan kamu juga mempunyai tombak, sementara aku mempunyai anak-anak panah di malam hari. Si penguasa yang zalim itu bertanya, apakah anak-anak panah di malam hari itu? Lelaki soleh ini menjawab, iaitu tali-tali busur yang aku panjangkan dengan penuh kekhusyukan, lalu aku kirimkannya dengan air mata tanpa tidur di malam hari. Lalu dia pun diangkat oleh yang maha hidup lagi maha mengatur segala urusan makhluknya, dan dia berkata, demi keagungan dan kemuliaanku, sesungguhnya aku benar-benar akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu lamanya. Dengan penuh gemetar, si penguasa yang zalim itu berkata, selama kamu berlindung kepada yang maha hidup dan maha mengatur semua urusan hambanya, maka saya tidak akan berani menyentuhmu. Ceritanya tuan, di sini pengarang menukilkan sebuah cerita, yang mana cerita ini berkisah tentang seorang lelaki soleh dan seorang penguasa, pemimpin yang zalim. Yang mana pemimpin zalim itu bersumpah dia akan membunuh lelaki itu. Dia zalim, dia nak bunuh lelaki soleh tersebut. Manakala lelaki soleh itu berkata, beginilah, sekiranya kamu mempunyai banyak prajurit, kamu banyak tentera, kamu juga mempunyai istana-istana yang indah, dan kamu mempunyai pelbagai jenis pedang dan tombak, sementara aku mempunyai anak-anak panah di malam hari. Tuan-tuan, dia cukup berkeyakinan. Dia kata, kamu mempunyai kelengkapan semua, manakala aku mempunyai anak panah di malam hari. Lalu penguasa itu pun bertanyalah kepada dia tentang anak panah di malam hari itu. Lalu ia menjawab, iaitu tali-tali busur yang aku panjangkan dengan penuh kekhusyukan, lalu aku kirimkannya dengan air mata tanpa tidur di malam hari. Ya Allah tuan-tuan, menunjukkan kepada kita seorang lelaki ini cukup hebat. Dia kata, yang mana anak-anak panah itu adalah tali-tali busur yang aku panjangkan dengan penuh kekhusyukan, lalu aku kirimkannya dengan air mata tanpa tidur di malam hari, dengan penuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga mempunyai senjata. Senjatanya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ini di antara tindakan yang diambil olehnya. Siapakah orang yang berlindung kepadanya tetapi dia tidak menolongnya? Tuan-tuan, di sini pengarang menimbulkan persoalan. Siapakah orang yang berlindung kepada Allah sedangkan Allah tidak melindunginya? Siapa tuan-tuan? Tapi saya dah pernah berdoa kepada Allah, Allah tak perkenankan permintaan saya. Tuan, ini perlu kita bermuhasabah semula melihat kepada ayat petikan daripada surah Al-Baqarah 186 tadi. Kemungkinan kita tidak mencukupi syarat, kemungkinan kita tidak mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan kita tidak melaksanakan tuntutan agama. Ini di antara kemungkinan-kemungkinan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperkenankan permintaan kita. Kemudian kita lihat muka surat 376. Kita lihat muka surat 376. Oleh itu, doa itu bukanlah masalah sampingan bagi seorang Muslim, tetapi ia adalah suatu perkara yang serius dan penting. Orang yang beranggapan bahawa doa adalah masalah kedua, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang bodoh. Tuan-tuan,
Sekarang pengarang mengajak kita meletakkan bahawasanya doa itu adalah perkara utama. Jika tadi kita meletakkan doa itu adalah alternatif yang kedua, sekarang pengarang menyarankan kepada kita meletakkan doa itu perkara utama. Maknanya bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, pergi check up, rupa-rupanya kita ada penyakit. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni kita dan menyembuhkan kita. Yang kedua, barulah kita pergi farmasi yang disarankan oleh pihak hospital sebagai contoh. Maknanya yang pertama kita kena berdoa kepada Allah dulu. Yang kedua, barulah kita berikhtiar. Dalam kitab Al-Hikam wal Mughaffali Al-Hamqa wal Mughaffalin, Ibnul Jauzi mengatakan, mereka berkata kepada seorang yang bodoh yang hendak bermusafir, apakah kami perlu mendoakanmu? Dia malah berkata, sesungguhnya engkau tidak memerlukan doa kerana tempatnya sangat dekat. Maha suci Allah dekat atau jauh, tetapi Allah yang memelihara dan menjaga kita semua. Tuan-tuan, di sini Ibn Jauzi pernah menukilkan sebuah cerita tentang seorang lelaki yang bodoh hendak bermusafir. Lalu orang pun kata kepada dia lah, dia nak musafir. Orang kata kepada dia, perlu ke tak kami doa kepada engkau supaya engkau selamat dalam perjalanan? Malah dia berkata, sesungguhnya engkau tidak memerlukan doa. Tak perlulah, aku tak perlu doa, sebab aku nak pergi ni dekat sangat. Aku nak pergi Shah Alam je, nak doa apanya? Ini sebagai contohnya, tuan-tuan. Jadi kalau kawan kita nak pergi mana-mana, kita cuba tanya kepada dia, nak kami doa kepada engkau ke tak keselamatan? Walaupun dia nak pergi Shah Alam je, jadi kami doa semoga engkau dipermudahkan perjalanan. Kita ada urusan kerja, kawan kita ada urusan kerja, jadi dia dipertanggungjawabkan untuk pergi ke Kelang sebagai contoh. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberi keselamatan kepada dia. Dan ini juga di antara sunnah Rasulullah yang pernah kita ceritakan dahulu. Kemudian kita lihat Al-Hajjaj teringin sangat untuk membunuh Hasan Al-Basri kerana beliau mencela dan menghinakannya di hadapan para qurra', yakni penghafal Al-Quran, serta mendedahkan kecacatannya dan keburukannya. Okey, tuan-tuan, di sini pengarang menukilkan kepada kita cerita tentang Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni, tuan-tuan, dia popular dengan kezalimannya. Bahkan diriwayatkan di bawah pedangnya sahaja terkorban lebih ribuan manusia. Pedang dia saja, tuan-tuan, bukan pedang bala tentera dia. Jadi Hajjaj dalam sejarah umat Islam, beliau muncul seorang Islam yang melakukan kezaliman. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu buka kitab sejarah Islam, kita akan melihat lelaki ini, Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang lelaki yang terkenal dengan kezaliman. Jadi ceritanya, dia teringin untuk membunuh Hasan Al-Basri. Nak cerita tentang dia punya kezalimannya, tuan-tuan, hingga kan boleh jadi teringin pula. Teringin sangat dia nak bunuh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah ulama pada zaman itu. Manakala Hasan Al-Basri, kenapa nak bunuh Hasan Al-Basri? Sebab Hasan Al-Basri menceritakan tentang kezaliman yang dilakukan olehnya. Dia ulama yang berpengaruh, tuan-tuan. Jadi dia menceritakan tentang kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj kepada pembaca Al-Quran dan kepada orang ramai, serta mendedahkan kecacatannya dan keburukannya. Apa dia buat? Lalu dia mengirim pengawalnya untuk menangkapnya. Dia pun mengirim pengawalnya untuk menangkap Hasan Al-Basri. Hajjaj Ibn Yusuf tadilah, dia mengirim pengawalnya untuk menangkap Hasan Al-Basri. Para tentera berkata, kemudian mengikutnya pergilah berjumpa dengan Hasan Al-Basri untuk menangkapnya atas arahan Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, tuan-tuan, dia adalah komando pada zaman itu, yang mana kehidupannya berkisar pada pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Jadi pada ketika itu, para pengikutnya, para tenteranya pergi jumpa dengan Hasan Al-Basri. Lalu mereka berkata kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama yang tersohor, tuan-tuan, dengan kata mereka kepadanya, Hajjaj menginginkan tuan. Dia orang pergi jumpa dia, Hasan Basri, beginilah, Tuan Imam, Tuan Syekh, Hajjaj menginginkan tuan, nak sangat tuan. Hasan Basri berkata, wahai Zat yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan makhluknya,
aku memohon kepadamu supaya engkau menghinakan si Hajjaj bagiku pada hari ini. Tuan-tuan, sebelum dia pergi, tuan-tuan, dia kata beginilah, wahai Tuhan, Zat yang maha hidup lagi mengatur semua urusan makhluknya, aku memohon kepadamu supaya engkau menghinakan Al-Hajjaj pada hari ini. Dia berdoa kepada Allah, tuan-tuan. Padahal Hajjaj nak tangkap dia, nak bunuh dia. Jadi sebelum dia pergi bersama dengan mereka, dia berdoa kepada Allah. Lalu dia pun keluar bersama mereka. Dia pun ikut bala tentera yang diutus oleh Hajjaj ibn Yusuf. Tak kala mereka sampai di hadapan Hajjaj, tiba-tiba sikapnya berubah dan amarahnya sudah reda. Dan tak kala Hasan al-Basri masuk, dia pun mengambil minyak wangi dan memakainya, kerana dia malu dan takut kepada Hasan al-Basri. Tuan-tuan, bila Hasan al-Basri masuk, dia jumpa dia, berubah rupa dia. Jika tadi arahannya untuk membunuh, sekarang bila Hasan al-Basri masuk bertemu dengannya, berubah keadaannya. Di antara yang berlaku, dan tak kala Hasan al-Basri masuk, dia pun mengambil minyak wangi dan memakainya, Hajjaj, kerana dia malu dan takut kepada Hasan al-Basri. Lalu pengawalnya bertanya kepadanya, mengapa Tuan tidak membinasakannya? Tuan Hajjaj, kenapa tak bunuh je dia? Tak bunuh je Hasan al-Basri. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya saya sangat takut kepadanya hari ini, seperti rasa takut yang paling besar yang belum pernah aku rasakan. Tuan-tuan, Hajjaj ibn Yusuf, mungkin tuan-tuan boleh google siapa dia. Semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, dia adalah komando yang paling bertanggungjawab serangan ke atas kota Mekah. Pada saat itu kota Mekah dikepalai oleh Abdullah Ibn Zubair pada ketika itu. Dan berlaku serangan yang mendukacitakan dalam sejarah umat Islam. Mekah telah diserang. Bahkan Kaabah pada ketika itu runtuh, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sejarahnya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Hajjaj ibn Yusuf, seorang yang cukup kejam, hanya kerana untuk membunuh Abdullah ibn Zubair. Kemudian kita kembali semula pada bicara kita. Muka surat 377. Muka surat 377. Sekali lagi pengarang mengulangi ungkapannya. Para ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dua syarat kepada mereka. Dua syarat doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat. Yang pertama, iaitu ketaatan yang penuh dan menyeluruh kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang tidak memenuhi segala perintah Allah dan Rasulnya itu, maka selamanya Allah tidak mengabulkan doanya, kerana dia telah merosakkan jalan penerimaan Allah. Tuan-tuan, ini satu poin yang cukup penting, tuan-tuan. Satu poin yang cukup penting. Kata pengarang, syarat penerimaan doa. Dulu kita pernah berbicara syarat penerimaan ibadah. Ada dua. Yang pertama, mesti mengikuti apa yang telah disyariatkan. Yang kedua, mesti ikhlas. Di sini pengarang mengetengahkan kepada kita syarat penerimaan doa. Para ulama menggariskan syarat penerimaan doa itu ada dua. Yang pertama, iaitu ketaatan yang penuh dan menyeluruh kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Maka siapa yang tidak memenuhi segala perintah Allah dan Rasulnya, maka selamanya Allah tidak mengabulkan permintaannya, doanya, kerana dia telah merosakkan jalan penerimaan Allah. Yang pertama, kita mesti taat kepada Allah dan juga Rasul, tuan-tuan. Saya mesti taat kepada Allah dan juga Rasul. Bila saya doa kepada Allah dan tidak diperkenankan permintaan saya mesti bermuhasabah. Saya mesti bermuhasabah. Mungkin saya melanggar arahan Allah, mungkin saya melanggar arahan Rasulullah. Ini sepatutnya, tuan-tuan, jangan kita kecewa saat kita berdoa dan tidak diperkenankan permintaan kita. Nanti pengarang akan mengisahkan kepada kita perkara yang berkaitan itu, insya-Allah. Yang kedua, iaitu hendaklah dia menjadi seorang mukmin dan beramal soleh. Tak cukup, tuan-tuan, dia mukmin saja, bahkan mesti dia mengerjakan amalan soleh. Meskipun dalam masa yang cukup lama, sesungguhnya seorang hamba itu selalu berada di antara nikmat doa. Bahkan salah seorang salafus soleh mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku menginginkan supaya penyelesaian keinginanku itu diperlambatkan, kerana saya menginginkan kelazatan dalam beribadah, dalam berdoa. Artinya dia menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu doa baginya. Tuan-tuan, poin yang baik, tuan-tuan.
Saya ulang semula. Sesungguhnya seorang hamba itu selalu berada di antara nikmat doa. Bahkan salah seorang salafus salih mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku menginginkan supaya penyelesaian keinginanku itu diperlambatkan kerana saya menginginkan kelazatan dalam berdoa. Ada tuan-tuan begitu. Di sini pengarang menukilkan tentang salafus salih, ulama silam, yang mana tak kala dia berdoa kepada Allah, dia menginginkan sekiranya doanya itu diperlambatkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilambatkan. Kenapa? Sebab dia ingin merasai kelazatan saat berdoa. Kan bila dia berdoa setiap hari, berdoa setiap hari tuan-tuan, dia ingin merasai kelazatan saat dia berdoa kepada Allah. Sebab itu dia menginginkan doanya itu dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang begitu. Walaupun begitu tuan-tuan, di sana pernah kita nukilkan sebuah cerita berkisah tentang Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham, dia adalah ulama tersuhu pada zamannya. Bahkan masyarakat menginginkan untuk bersua dengannya. Macam hari inilah anak-anak muda kita tergila-gilakan K-pop tuan-tuan. Gitulah keadaan dulu. Dia orang tahu nama dia, masyarakat kenal dan tahu nama dia, Ibrahim ibnu Adham, dan mereka tidak mengenali susuk tubuhnya. Tuan-tuan, dijadikan cerita. Satu ketika Ibrahim ibnu Adham bermusafir. Dia bermusafir. Bila bermusafir, lalu dia berhenti rehat di sebuah bandar. Lepas dia mengerjakan solat Isyak, dia keluar daripada masjid mencari rumah tumpangan. Rumah tumpangan. Malangnya, rumah tumpangan dalam bandar itu semuanya telah penuh. Dia cari, tak ada tempat kosong. Dan dia pun mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanannya pada malam itu. Ialah tak ada tempat nak relax, R&R penuh. Tuan-tuan, macam kita lah, kita balik kampung tuan-tuan baru ni, R&R penuh tuan-tuan. Tuan-tuan masuk ke tak? Saya tak masuk kalau saya. Baik saya keluar je jalan biasa, pergi masjid biasa je, masjid kampung. Lagi relax tuan-tuan. Kan? Saya yakin tuan-tuan pun buat begitu juga. Bila R&R penuh, susah-susah dia orang buat apa, kita turun je. Kan? Kita turun je exit mana-mana, pergi masjid kampung, solat relax, makan-makan pun relax di situ. Jadi Ibrahim ibnu Adham, rumah tumpangan penuh. Dia pun mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanannya pada malam itu. Lalu tak kala dia meninggalkan bandar tersebut, manakala dia melihat di situ terdapat gunung ganang, bukit bukau. Manakala dia melihat cahaya yang terdapat di situ, bahkan dia merasakan, yalah, bila ada cahaya mesti ada rumah punya. Dia pun pergi ke arah cahaya tersebut. Bila dia pergi, ya betul, dia mendapati terdapat sebuah rumah. Dan dia ketuk pintu rumah itu. Dibuka kepadanya, rupa-rupanya rumah itu didiami oleh seorang lelaki tua. Dan dia pun menceritakan tentang hajatnya, ingin bermalam dan berehat di situ, dan dia dialu-alukan untuk masuk. Bila dia masuk, lelaki tua tadi menyambung kerjanya. Rupa-rupanya lelaki tua itu adalah pembuat roti. Dia buat roti. Bila dia adun roti dia, kemudian dia letak dalam ketuha. Mungkin tuan-tuan pernah tengok kan, ketuha yang diperbuat daripada batu, manakala menggunakan arang. Bila dia letak, disebut nama Allah. Dia ambil rotinya daripada ketuhannya, dia menyebut nama Allah. Jadi Ibrahim ibnu Adham rasa takjublah dengan lelaki tua itu. Dia rasa takjub. Kemudian dia berbicara dengan pembuat roti tersebut dengan katanya, pakcik, pernah tak pakcik berdoa kepada Allah, Allah tidak perkenankan permintaan pakcik? Pernah kata pakcik berdoa kepada Allah, Allah tak perkenankan? Sebab dia melihat lelaki ini daripada mulutnya itu banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah. Lantas jawab lelaki tersebut, tak, semua yang aku berdoa mesti dapat punya. Apa yang aku berdoa, apa yang aku doakan mesti dapat.
melainkan satu doa sahaja sehingga ke hari ini belum diperkenankan oleh Allah. Sampai ke hari ini satu doa ni je yang belum diperkenankan oleh Allah. Lalu Ibrahim bin Adham teruja nak tahulah, pakcik, apa yang pakcik berdoa kepada Allah? Doa apa tu yang Allah tak perkenankan? Lalu kata orang tua itu, beginilah, dahulunya pada usia muda aku sehingga ke hari ini, aku pernah berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ibrahim ibnu Adham. Sehingga ke malam ni aku tak jumpa lagi dengan dia. Jadi tak sedar tuan-tuan, rupa-rupanya tetamunya malam itu adalah ulama yang didambakan olehnya untuk bertemu Ibrahim ibnu Adham. Ini kisah tentang pembuat roti. Jadi tuan-tuan, melihat kepada pengisahan itu juga, di situ kita dapat melihat yang mana doa mesti berterusan. Contoh tuan-tuan, contoh masa berlaku tragedi MH370 kan, kita buka TV je tuan-tuan mesti doa punya. Kita buka TV je tuan-tuan, pembaca berita mesti pakai selendang punya tuan-tuan. Kita buka TV je mesti baca Fatihah punya. Sekarang ada lagi tak tuan-tuan? Sekarang kita buka TV ada? Tak adanya tuan-tuan. Jadi, ya, ini juga sebagai pengajaran kepada kita, ialah kita telah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan permintaan kita? Kita dah lupa, dah tinggal berdoa kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan permintaan kita? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburui kita, di sini terdapat beberapa faedah hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya akan mengundang cinta Allah kepada kita. Seperti mana kita banyak meminta kepada seseorang, itu menunjuknya cinta dan sayang kita kepadanya. Begitu juga tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya membuktikan cinta kita kepada Allah. Manakala faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu kita telah melihat manfaat hasil daripada kita berdoa kepada Allah, iaitu ianya adalah nilaian sama ada kita berjujur di dalam beribadah ataupun tidak. Tak kala kita berdoa kepada Allah, adakah kita menterjemahkannya melalui beribadah? Adakah kita hanya sekadar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solatnya tidak, menutup auratnya tidak, zakatnya tidak, hajinya tidak, umrahnya tidak? Sebaliknya, kita mesti menterjemahkan melalui ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan dekatnya seorang hamba itu dengan pencipta. Kita berdoa kepada Allah, itu menunjukkan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita banyak berdoa kepada Allah, itu menunjukkan yang mana kita ingin diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di antara faedah yang dapat kita ambil juga, iaitu di antara adab tak kala kita berdoa kepada Allah, semestinya kita berdoa kepada Allah dengan suara yang lunak. Jangan kita mengangkat dengan suara yang tinggi. Jangan kita menjerit tak kala berdoa. Ini di antara adab yang pernah kita ceritakan dahulu, ditegah kepada kita menjerit-jerit saat kita berdoa kepada Allah. Mungkin hal ini kita boleh saksikan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi mendirikan umrah. Kalau kita lihat tuan-tuan, sebilangan jemaah, terutamanya yang datang daripada Pakistan, India, tak kala mereka berdoa tuan-tuan, kita pun takut tuan-tuan. Kita tengok dia orang doa, kita pun takut. Dengan menjeritnya, dengan pukul badan, dengan pukul kepalanya, kita pun terkejut tuan-tuan. Itu cara dia orang. Ustaz, itu cara dia orang, tak betul ke? Ya. Inilah perkara yang mesti kita mengambil pengajaran apa yang kita nukilkan malam ini. Iaitu tak kala kita berdoa kepada Allah bukan begitu caranya. Kita mesti merendahkan suara kita. Kita mesti lunakkan suara kita tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan menengking dan mengangkat suara kita tak kala kita berdoa kepada Allah. Bahkan di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu doa
kita ada kalanya dilambatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Sama ada kita benar-benar memohon kepadanya ataupun tidak. Malangnya tuan-tuan, ini yang kita lihat hari ini, kita telah meninggalkan doa kita kepada Allah. Kita tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat tragedi yang berlaku dan menimpa kita hari ini, kita telah meninggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini realiti yang kita lihat. Jadi mudah-mudahan kita kembali semula berdoa, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pencipta dan dialah satu-satunya yang boleh mengangkat wabak bencana yang menimpa kita, ujian yang menimpa negara kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang boleh mengangkat apa yang berlaku hari ini tuan-tuan. Jadi wallahu taala alam, saya mohon diberikan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya memohon diberikan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.